Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al huzna idza syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir, amma ba'. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kita lagi di dalam kuliah online Masjid Sultan Idris Shah kedua, Masjid Negeri Perak. Bersempena dengan PKPB yang diumumkan oleh kerajaan, maka Masjid Negeri membuat kembali kuliah secara online. InsyaAllah hari ini kita akan bersama-sama dalam kuliah Maghrib online kita mengupas kalamullah, mengupas Al-Quran, tafsir Al-Quran dalam surah Al-Kawthar. Dalam surah Al-Kawthar. InsyaAllah kuliah Maghrib online secara ringkas ini kita mengharapkan dia memberi manfaat kepada jamaah, memberi manfaat kepada orang ramai, walaupun secara fizikalnya kita masjid ditutup kepada aktiviti-aktiviti tertentu, termasuklah dengan kuliah-kuliah, ya. Maka walaupun kita buat online, mudah-mudahan dia akan beri manfaat juga kepada orang yang mendengar pada kuliah Maghrib online ini. Jadi tuan-tuan, puan-puan, para pendengar, para penonton yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah hari ini seperti mana yang saya sebutkan tadi, kita akan membincangkan surah, iaitu surah Al-Kawthar. Ya, surah ini pendek saja tuan-tuan, puan-puan. Sama-sama kita ambil tahu, kita ambil manfaat, kita ambil pengajaran. Kita dah hafal surah ni. Saya faham, saya tahu bahawa ramai orang hafal kerana surah ni pendek. Dan mungkin selalu dibaca ketika mana dalam sembahyang. Habis saja Fatihah, habis saja Fatihah, kita baca surah, kita akan cari surah yang pendek-pendek. Dan surah Al-Kawthar ni mungkin salah satu surah yang sering dibaca ketika mana di dalam sembahyang-sembahyang sir, sembahyang-sembahyang yang terpaksa kita baca sendiri. Contohnya di dalam solat zuhur dan juga solat asar. Kita rakaat pertama, rakaat kedua tu kita baca surah selepas Fatihah. Dan kita selalu baca surah yang pendek-pendek. Jaranglah kita nak baca lama-lama kan. Baca mesti cari yang pendek-pendek, tak surah Wal-Az, tak surah Al-Kawthar, Qul huwallah, itu adalah surah-surah favourite yang dibacakan ketika mana sembahyang zuhur dan juga asar. Jadi insya-Allah kita duk baca, hafal, dah ingat dah. Kita nak tengok sedikit apa yang kita baca, apa yang kita baca ni sebenarnya ni. Mungkin kita baca, seperti mana yang saya sebutkan, kita baca sebab dia pendek, dia mudah, yang kita dah hafal, sebab tu kita baca. Tapi duk baca, kita tak faham, kita tak tahu apakah maksud di sebalik ayat yang kita bacakan. Jadi mudah-mudahan lepas ni kita ingat, dan bila kita baca tu kata, oh, aku baca surah ni, apa peringatan yang patut aku ambil daripada surah yang aku baca. Memanglah tak dinafikan bahawa Al-Quran ini kalau kita baca saja tanpa mengetahui makna sekalipun,
telah mendatangkan ganjaran dan pahala buat kita. Setiap satu huruf yang dibacakan telah mendapat 10 ganjaran. Satu huruf, tuan-tuan. Satu huruf. Jadi itu cara tak faham. Jadi kalau kita lebih memahamkan, lebihlah kita mendapat ganjaran dan mendapat manfaat kerana kita faham apa yang kita bacakan, apa yang kita sebutkan. Baik, surah Al-Kawthar. Kita masuk kepada surah Al-Kawthar. Sebelum kita masuk kepada pentafsiran detail surah Al-Kawthar, beberapa mukaddimah yang suka saya terangkan berkaitan dengan surah Al-Kawthar ini. Antaranya ialah surah ini adalah surah Makkiyah. Surah yang diturunkan sebelum hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Baik. Jadi sebahagian ulama ada juga yang mempertikaikan, yang mengatakan bahawa surah Al-Kawthar ini sebenarnya surah Madaniyah. Tetapi jumhur di dalam ulama tafsir meletakkan surah Al-Kawthar ini sebagai surah Makkiyah. Baik. Jadi surah ini dinamakan surah Al-Kawthar kerana apa? Kerana ia dimulakan dengan firman Allah yang ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bermaksud sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu sebuah sungai di syurga. Ayatnya yang berbunyi inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Baik. Jadi ada perkataan kautsar. Perkataan itu dijadikan nama surah. Kebanyakan surah-surah yang terdapat di dalam juzuk 30, juzuk Amma ini, nama-nama surah itu diambil bersempena ayat yang ada di dalam surah tersebut. Contohnya surah Al-A'la, Sabbihisma Rabbikal A'la. A'la tu diambil letakkan di nama surah. Was-sama'i wat-tariq. Jadi tariq diletakkan sebagai nama surah, kan? Was-samaa'i dzatil buruj. Al-Buruj dinamakan sebagai surah. Begitu juga dengan surah Al-Kawthar. Inna a'tainakal kautsar. Al-Kawthar itu dijadikan nama surah. Baik. Jadi secara ringkas kita nak beritahu, Kautsar ini maksudnya adalah sungai. Mana sungai, salah sebuah sungai yang terdapat di syurga, yang mudah-mudahan kita mendapatkannya pada hari akhirat kelak. Itu matlamat kita sebagai umat Islam, tidak lain tidak bukan untuk mendapat redha Allah dan seterusnya dimasukkan ke syurga Allah di akhirat kelak. Baik. Sedikit kaitan surah dengan surah sebelumnya. Jadi surah sebelumnya apa? Kalau dalam ikut turutannya, kalau surah sebelumnya adalah surah Al-Ma'un. Dan surah Al-Ma'un ini sebenarnya dalam kuliah online kita telah sentuh dalam sebulan yang lepas, ya, berkaitan dengan surah Al-Ma'un. Jadi hari ini kita sambung sedikit dengan surah Al-Kawthar. Baik, apa kaitan di antara surah dengan surah? Apa yang ada persamaannya? Allah menyifatkan orang-orang kafir dan munafik yang mendustakan agama atau meragui pembalasan Allah di akhirat dengan 4 sifat, iaitu bakhil, ya, kemudian menghendak anak-anak yatim dan tidak menggalakkan manusia memberi makan kepada fakir miskin. Ini di dalam surah Al-Ma'un. Okey. Ya betul, Allah sebut juga dalamnya, kata yang lalai daripada sembahyang mereka dan orang-orang yang riak, dan menghalang daripada melakukan kebaikan dan tidak mengeluarkan zakat, enggan memberikan pertolongan. Ini antara surah ayat-ayat yang disebutkan di dalam surah Al-Ma'un. Jadi di dalam surah ini Allah menyatakan pula 4 sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bertentangan dengan 4 sifat yang terdapat di dalam surah yang lalu. Jadi surah Al-Ma'un ini menceritakan orang-orang yang orang kata apa?
perangai yang teruk, bakhil, herdik anak yatim, tak keluar zakat, sembahyang yang lalai. Maka di dalam surah ini, surah Al-Kautsar ini, Allah menceritakan pula sifat Nabi yang baik dan boleh kita ikuti. Allah menjelaskan bahawa dialah yang memberikan Al-Kautsar, iaitu sungai di syurga tu Allah juga yang memberikan balasan kepada orang-orang yang beriman kepadanya. Yang sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu sebuah syurga, sebuah sungai di syurga. Inna a'tayna kal kautsar. Dan Allah mengarahkan supaya ikhlas dalam sembahyang. Dalam ayat-ayat seterusnya. Jadi Allah menggesa baginda lagi supaya bersedekah dengan daging-daging korban kepada fakir miskin, supaya jelas sikap baginda berbeza dengan orang-orang yang tidak memberikan bantuan kepada orang lain. Surah yang sebelumnya, surah Al-Ma'un, menyebut tentang bakhil, tak mau sedekah, tak suka pada anak yatim. Maka dalam surah ini Allah menggalakkan pula untuk melakukan perkara-perkara yang sebaliknya, iaitu bersedekah, sembahyang dengan terbaik, korban yang terbaik. InsyaAllah kita akan jelaskan dalam tafsiran kita sebentar lagi. Baik, jadi secara ringkas kandungan surah Al-Kautsar ini, dia membicarakan tentang 3 perkara, iaitu tentang kelebihan rahmat Allah Subhanahu wa taala, pemberiannya juga kepada Nabi Muhammad, kepada Nabi dengan menggunakan kepada baginda kebaikan yang banyak di dunia dan akhirat. Antaranya ialah sungai Al-Kautsar yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang kedua, Allah juga memerintahkan Nabi dan umatnya supaya sentiasa mengerjakan sembahyang dengan ikhlas. Iaitu Allah perintahkan sembahyang secara ikhlas dan menyembelih binatang korban sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita korbankan dan menunjukkan tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, menyampaikan berita gembira kepada Nabi dengan kemenangan ke atas musuh-musuhnya dan kerugian serta kehinaan yang menimpa mereka lantaran mereka tercantas daripada setiap kebaikan di dunia dan di akhirat. Baik, sebelum kita masuk lagi, ada sedikit, iaitu kelebihan surah Al-Kautsar. Baik, Imam Ahmad telah meriwayatkan hadis berikut daripada Anas bin Malik, yang mana maksudnya berkata, Rasulullah SAW telah terlelap seketika, kemudian baginda mengangkat kepalanya dalam keadaan senyum. Sama ada Rasulullah berkata kepada mereka atau mereka yang bertanya kepada Rasulullah, kenapa anda tersenyum? Ya, Rasulullah ni terlelap seketika, kemudian dia bangun, dia senyum. Baginda ni senyum. Jadi antara Rasulullah tu menceritakan kepada sahabatnya, ataupun sahabat ini yang melihat keadaan begitu, mereka bertanya kepada baginda, wahai Rasulullah, kenapa anda tersenyum? Maka Rasulullah pun menjawab, sesungguhnya telah diturunkan kepadaku sebentar tadi, di dalam terlelapnya Rasulullah tadi, dalam tidurnya Rasulullah tadi, telah turun rupanya wahyu kepada baginda, iaitu satu surah. Surahnya apa? Surahnya Inna A'tayna Kal Kautsar. Satu surah, ya. Buat pendek, satu surah lah. Jadi seterusnya baginda bertanya pula, apakah kamu tahu tentang Al-Kautsar ni? Jadi sahabat-sahabat menjawab, Allah dan Rasul lah yang lebih mengetahui. Ini sebenarnya adab. Mungkin sebahagian tu kita dah tahu. Kawan-kawan tanya, kan, aku tanya, aku dah tahu dah. Tapi ini adab apabila bersama dengan baginda Rasulullah SAW. Apabila Rasulullah tanya, tahukah kamu Al-Kautsar ni? Allah dan Rasul lah lebih mengetahui. Bagaimana mereka menghormati persoalan-persoalan baginda, ya. Rasulullah pun menjawab, ia merupakan sebuah sungai yang dikurniakan oleh Allah kepadaku di dalam syurga. Al-Kautsar ni satu sungai yang diberikan kepada Nabi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di syurga kelak, yang mana ia mempunyai banyak kebaikan, yang mana umatku kalau ke sana pada hari kiamat, maknanya layak masuk ke syurga, bekas-bekas minuman yang disediakan sebanyak cakrawala. Ada sekolongan yang ditegah untuk mendapatkannya pula. Lalu aku berkata, wahai Tuhan, mereka adalah umatku. Lalu dijawab, sesungguhnya kamu tidak mengetahui apa yang telah berlaku selepas kamu. Ya, menunjukkan Rasulullah ni sebenarnya sangat menitik beratkan, sayang kepada umatnya.
apabila diwahyukan Allah surah Al-Kautsar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi Rasulullah tersenyum. Tapi di dalam penerimaan tu Rasulullah juga bertanya, "Ya wahai Tuhan, kenapa ni ada orang yang tak dapat minum daripada sungai yang telah kau berikan kepada aku ni? Ya, sungai Al-Kautsar ni." Jadi Allah bercakap, aku yang lebih mengetahui apa yang mereka lakukan. Maksudnya selepas kamu nanti, kamu dah wafat dah kelak, kamu tahu tak apa yang berlaku? Kamu tak tahu, aku lebih mengetahui. Maka orang-orang ini dengan apa yang mereka lakukan, mereka tidak layak untuk mendapatkan minuman daripada sungai Al-Kautsar yang di dalam syurga kelak. Dan itu kelebihan secara ringkas. Boleh ikut panjang, tapi saya nak ringkaskan supaya kita masuk terus kepada pentafsiran. Baik. Jadi surah ini ada 3 ayat sahaja. Yang mana surah ini saya telah jelaskan di awal tadi bahawa surah ini adalah surah yang pendek. Surah yang pendek, sangat-sangat pendek dan mudah untuk kita hafal. Baik. Apa surahnya? Apa ayatnya? Sama-sama kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Baik, 3 ayat saja. Ayat yang pertama, inna a'tainakal kautsar, yang bermaksud sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu sebuah sungai di syurga. Ya. Jadi kami itu sesungguhnya kami itu adalah Allah telah memberikan kepadamu. Mu itu ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang mudah kalau kita ringkas, kita cuba mudahkan ayat ini. Sesungguhnya aku, Tuhanmu, Allah telah memberikan kepada kamu wahai Nabi Muhammad di syurga kelak sebuah sungai. Sebuah sungai. Kemudian ayat yang kedua, fasalli li rabbika wanhar, maka dirikanlah solat kerana Tuhanmu dan berkorbanlah. Ya. Solat ni, perintah solat di dalam Al-Quran ni cukup banyak. Di dalam surah yang pendek ni pun Allah selitkan juga. Makna kita tahu kata kepentingan solat itu. Sebagai umat Islam, perkara paling penting ialah solat. Selepas akidah, perkara paling penting adalah solat. Sebab itu dibanyak dalam Al-Quran menerangkan perintah solat. Bahkan surah yang pendek ni, 3 ayat ni pun Allah nak selitkan juga. Fasalli li rabbika wanhar, maka solatlah dan berkorbanlah. Jadi korban ni korban yang mana, apa-apa saja korban, terutamanya korban yang pada hari raya Aidil Adha tu lah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, pada ayat yang ketiga ini, inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu wahai Muhammad, dialah yang terputus. Baik, ini maksud direct secara ringkas ya. Baik, kita tengok secara lebih terperinci. Sungguhnya kami telah memberikan kepadamu sebuah sungai di syurga. Ayat yang pertama, iaitu Allah nak maklumkan juga bahawa kelebihan Nabi Muhammad SAW berbanding umat-umatnya, berbanding makhluk-makhluk yang lain. Allah sendiri pun telah muliakan Nabi Muhammad, apatah lagi kita sebagai umatnya, kita sebagai orang biasa, sebagai makhluk Allah. Kita tidak menghormati, kita tidak memuliakan, kita yang sepatutnya lebih lagi, kerana Nabi Muhammad adalah Nabi kita, utusan Allah yang terakhir kepada umat seperti kita, iaitu umat akhir zaman. Jadi kurnia ini merupakan jawapan kepada pihak musuh yang merendahkan, memperkecilkan Nabi. Siapa Nabi itu? Kan? Allah, sedangkan Allah di dalam surah Al-Quran, di dalam surah yang terdapat dalam Al-Quran ini memuliakan Nabi SAW. Jadi
Sama-samalah kita dah tahu Allah, bagaimana layanan Allah kepada Nabi Muhammad, kekasihnya. Kita yang katanya idola kita yang katanya kekasih kita, kata cinta Rasulullah, buat program macam-macam cinta Rasulullah, macam-macam lah kita buat program untuk menunjukkan rasa kecintaan. Tapi kita tidak buat seperti mana apa yang disuruh oleh Rasulullah. Jadi jangan sekadar kita buat program saja, kita kena ikut lah. Kena ikut apa yang disuruh oleh Rasulullah SAW. Baik, yang kedua, maka dirikanlah solat kerana Tuhanmu dan berkorbanlah. Jadi kepada Allah dah kurniakan kepada Nabi Muhammad sebuah sungai di syurga, maka kekalkan, banyakkanlah kebaikan di dunia. Banyakkanlah kebaikan di dunia, iaitu dengan fasalli lirabb, solatlah, sembahyanglah, beribadahlah kepada Tuhanmu. Jadi macam tu juga sebenarnya pesanan ni memang kepada Nabi Muhammad SAW. Secara tak langsung kepada kita juga. Kita nak dapat satu benda yang baik di syurga, kita nak dapat syurga Allah, kita nak dapat satu pembalasan yang baik, ganjaran yang baik di akhirat kelak, maka solatlah, berusahalah di dunia untuk mendapat kesenangan di akhirat. Jadi tunaikanlah sembahyang itu dengan penuh ikhlas. Kemudian selain daripada sembahyang, sembelihlah korban kamu, binatang korban ni, dan apa-apa yang menjadi ibadat kepada kamu, tak kisahlah sembelih kambing ke unta ke, kan, maka kita buat. Kerana apa? Kerana kita target kita seperti mana yang dijanjikan Allah di syurga kelak, bagi orang-orang tertentu ni akan dapat macam ni, dapat macam ni, dapat macam ni. Maka kita yang berusaha ke arah tu, apa yang perlu kita lakukan? Sembahyang dan berkorbanlah. Terutamanya korbankan apa yang ada pada diri kita ni untuk diberikan kepada orang lain, kepada orang yang memerlukan, sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Jadi dalam Allah tegaskan juga dalam kita duk baca Quran ni, yang lain, surah Al-An'am sebut, sesungguhnya solatku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah. Jadi tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, tahu tak ni, bila kita baca ni, kita baca dalam sembahyang juga sebelum Fatihah, iaitu doa iftitah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Doa iftitah itu ada di dalam surah Al-An'am. Jadi Allah dah sebenarnya bagi tahu daripada awal tadi, banyak perintah sembahyang. Selain daripada itu, kita kena sembahyang dengan ikhlas. Sebab tu dalam surah Al-Fatihah tu, dalam sebelum kita baca surah Al-Fatihah tu, kita baca doa iftitah. Sebenarnya kita, untuk sebelum kita sembahyang, awal-awal tu kita ingat diri kita bahawa kita ni kena ikhlas. Sungguhnya solatku, ibadatku, hidupku, matiku hanyalah untuk Allah. Kita ingat sebelum kita nak sembahyang sampai habis ni, kita ingatkan bahawa ni aku nak sembahyang ni kerana Allah semata-mata, tidak ada kerana benda yang lain, tidak ada untuk yang lain. Jadi doa iftitah tu sebenarnya mengingatkan kita supaya untuk kita ikhlas dalam kita nak sembahyang ni. Ini tak ada nak baca iftitah lagi, otak kita dah merata tempat dah. Otak kita dah merata tempat dah. Allah, makanan tadi sedapnya macam dah. Lepas tu kata, lepas ni kat mana pula aku nak pergi? Sampai lupa rakaat lah. Tiap-tiap kali sembahyang setiap tu lah kita lupa rakaat. Nasib baiklah kalau kata yang sembahyang berjemaah. Sembahyang berjemaah kerana imam ada depan. Ingatlah dia. Itu pun macam mempertikaikan, imam ni betul ke? Aku rasa macam baru 3. Aku rasa macam dah terlebih 5. Kan? Sebabnya kita tidak khusyuk, tidak ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Ibnu Katsir berpendapat berkaitan dengan sembelih itu adalah sembelih yang sebenarnya ialah menyembelih binatang kerana beribadat. Khususnya adalah di dalam ibadah korban haji, kan. Ada juga yang menyebutkan termasuk di dalam ibadah aqiqah. Juga kerana dia menyembelih binatang, kan.
Tak kisahlah, tapi bagi tahu kata sembahyang dan korban dah, dan sembahyang korban dah. Jadi untuk ayat yang ketiga menyebutkan sesungguhnya orang-orang yang membencimu wahai Muhammad, dialah yang terputus. Kita nak faham kat sini apa yang terputus ni, ya. Baik. Sesungguhnya orang-orang yang membenci engkau wahai Muhammad dan benci kepada apa yang dibawa olehmu seperti hidayah, kebenaran, dalil-dalil yang Allah datangkan, dalil-dalil yang dibawakan oleh Nabi Muhammad, kemudian cahaya-cahaya penerangan, mereka inilah terputus daripada kebaikan dunia dan akhirat. Kerana apa? Kerana mereka benci kepada Nabi Muhammad, mereka benci kepada kebenaran, maka terputus. Maksudnya terputus oleh janji-janji kebaikan Allah ini. Mereka tidak akan dapat seperti mana yang disebutkan Allah, akan dapat merasa air di syurga Allah kelak, tidak dapat nikmat-nikmat syurga kelak. Terputus saya. Itu dia kata terputus tu. Putus mana? Habis kat situ. Kat dunia ni kau tak nak berusaha, kau tekat tu je. Lepas tu tak ada lagi nikmat yang kau dapat dah. Terputus sehingga tu. Jadi seorang yang abtar, abtar ni apa? Dari kalangan lelaki, iaitu orang yang tidak mempunyai anak lelaki, ya. Ibn Abbas meriwayatkan bahawa ayat ini diturunkan kepada Abu Jahal. Kerana apa? Kerana dia asyik nak melawan sahaja apa yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW. Kebenaran-kebenaran yang dibawakan oleh Nabi semua dia tak percaya. Maka ini sebablah Allah sebutkan juga di dalam ayat ini, bagi orang begini terputuslah segala kebaikan, ganjaran yang baik untuk di akhirat kelak, ya. Jadi apa yang kita boleh dapat daripada surah ini sebenarnya, surah yang cukup ringkas, surah yang cukup pendek, ya. Itu Allah telah berikan kepada Nabi Muhammad, kita ambil sikit, Allah berikan kepada Nabi Muhammad banyak kebaikan. Malah siapa yang mengikut Nabi Muhammad SAW, siapa yang berjaya menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW yang berjaya, maka akan dapat seperti mana yang dijanjikan kepada Nabi Muhammad. Begitu jugalah orang yang berjaya ni akan mendapatkan apa yang dijanjikan Allah kepada Nabi Muhammad juga. Allah janjikan dapat syurga, akan dapat syurga. Dapat sungai, dapat sungai. Memang sungai itu diberi kepada Nabi Muhammad, tapi nak bagi tahu kata di sana kita akan dapat merasa juga. Merasa juga air sungai tersebut. Jadi kalau kita tak dapat masuk syurga, kita masuk neraka, tidak dapatlah kita, ya, rasa seperti mana nikmat-nikmat yang diberi kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Allah juga menyebutkan, supaya kita ni sembahyang, korban, semuanya dengan ikhlas. Ikhlas ni sangat sukar, ya. Nak terangkan ikhlas ni dalam bab tasawuf ni sebenarnya cukup panjang, yang mana nak dapatkan sampai ke betul-betul tahap ikhlas itu memang sangat sukar. Dia perlukan kepada pengorbanan yang cukup tinggi, ya. Kita boleh cakap je ikhlas, buatlah satu benda ni dengan ikhlas, sabar, ikhlas, insya-Allah ikhlas. Ikhlas. Tapi sedangkan orang yang bercakap tu belum tentu ikhlas lagi, ya. Terkena pada dia, mulalah macam-macam hal, ya. Baik. Dan yang terakhir, sungguhnya orang yang benci Nabi itu, mereka akan terputus di dunia ini. Habis dunia ni, mereka tidak ada lagi ganjaran baik buat mereka, tidak akan dapat lagi nikmat yang baik untuk mereka, ya. Di akhirat kelak mereka akan dibalas dengan balasan yang setimpal dengan apa yang mereka lakukan di atas muka bumi Allah ni. Jadi surah yang cukup pendek, tetapi di dalamnya terdapat beberapa perkara yang kita ambil sebagai pedoman hidup kita, ya. Bahawa beritahu kata Allah dah janjikan di syurga kelak apa kebaikan, apa nikmat yang dapat, maka kamu nak dapat tu kamu kena sembahyang, kamu kena berkorban, dan orang-orang yang tidak melakukan perkara tersebut, maka mereka akan dapat balasan yang setimpal. Kebaikan nikmat Allah bagi di dunia ni putus takat di dunia saja. Di akhirat kelak mereka tidak akan dapat lagi nikmat-nikmat yang dijanjikan. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa cukup itu saja daripada saya untuk kuliah tafsir. InsyaAllah mudah-mudahan andai kata ada rezeki lagi, kita bertemu lagi di dalam kuliah ini. Kalau tidak ada kuliah secara online pun, insyaAllah apabila telah dibuka masjid kelak, maka bolehlah datang beramai-ramai, ya, memenuhi kuliah-kuliah yang dibuat oleh pihak Masjid Sultan Idris Shah kedua, iaitu Masjid Negeri Perak. Untuk makluman juga, kenapa setiap hari sebenarnya kita ada kuliah maghrib,
Kalau ikut di jadual fizikal kita di Masjid Negeri ni, setiap hari ada. Maka saya menyeru kepada tuan-tuan dan puan-puan para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, sama-samalah kita memeriahkan, mengimarahkan rumah Allah khususnya kepada Masjid Negeri ini, ya. Jadi mudah-mudahan apa yang baik itu dapat kita ambil dan kita sampaikan kepada sahabat-sahabat kita, kepada orang lain, dan insya-Allah ada ganjaran dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa yang kita lakukan ini. Jadi yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu daripada kelemahan saya sendiri, ya. Jadi insya-Allah di panjang umur kita bertemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.